Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aila Ali dan ini adalah berita komunikasi Barisan Nasional. Barisan Nasional Johor sudah memulakan perbincangan mengenai pembahagian kerusi antara komponen parti itu dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15. Pengerusinya Hasni Mohamad berkata BN Johor sudah mencapai ketetapan untuk UMNO, MCA dan MIC bertanding pada pilihan raya berkenaan. Beliau yang ditemubual oleh pemberita selepas menutup program Bangkit 15 di Johor semalam mengatakan bahawa beliau telah mula berbincang dengan pimpinan MCA dan MIC mengenai perkara itu. Hasni yang juga Menteri Besar Johor berkata bagaimanapun perbincangan itu masih belum mengutamatkan kawasan dan jumlah agihan kerusi setiap parti komponen berkenaan. Beliau berkata perbincangan soal pengagihan kerusi juga setakat ini hanya melibatkan antara parti komponen BN Johor sahaja dan tidak melibatkan parti-parti lain. Semangat anak muda terutama UMNO siswa untuk terus mendukung aspirasi parti harus diraikan, kata Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata bukan hanya meliputi mahasiswa yang berada di institusi pengajian tinggi IPT, malahan dalam kalangan persatuan belia. Tambah beliau, rasa teruja lahir apabila melihat UMNO siswa kini kerana kelihatan satu kebangkitan semula dan keberanian anak-anak muda untuk menebus kecundangan yang lalu. Selain beliau yakin IPTA, IPTS dan badan bukan kerajaan yang berorientasikan belia sebelum ini amat terjejas dengan tekanan harus bangkit semula, namun kini mereka bergerak sebagai jentera utama UMNO dan Barisan Nasional. Tambah pengerusi BN itu lagi, pendekatan parti dengan mendekati golongan muda ini perlu dilakukan dengan sebaik mungkin kerana mereka merupakan penentu kepada masa depan negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memberikan tawaran pengurangan pembayaran saman sehingga 70% kepada 3.5 juta notis saman yang masih aktif. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, tawaran berkenaan bermula esok kepada semua saman yang boleh dikompaun, termasuk kes yang masih dalam tindakan senarai hitam. Bagaimanapun katanya, pengurangan saman berkenaan tidak termasuk kes dalam sebutan mahkamah. Katanya sejak 2010 sehingga Mac tahun ini, didapati sebanyak 3.5 juta saman masih aktif yang belum diselesaikan. Tambah beliau lagi, pembayaran saman berkenaan diharap dapat dijalankan secara dalam talian menggunakan portal JPJ bagi melancarkan proses ekoran COVID-19. Di mana beliau telah memperkenalkan sistem menunggu giliran secara dalam talian yang dikenali sebagai JPJ EQ. Hospital swasta akan dilibatkan dalam fasa 2 dan 3 program imunisasi COVID-19 kebangsaan sebagai pusat pemberian vaksin PPV, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Beliau berkata Kementerian Kesihatan bersetuju melibatkan hospital swasta dalam program imunisasi itu berlandaskan prinsip vaksin equity yang mana kerajaan akan memberikan vaksin secara percuma kepada semua. Tambah beliau, penglibatan hospital swasta itu mengambil kira cadangan yang dikemukakan pihak hospital swasta yang tidak mahu terkecuali dalam mengembling tenaga bagi memastikan sasaran sekurang-kurangnya 80% penduduk Malaysia diberikan imunisasi COVID-19 dicapai segera. Hospital swasta yang ingin mengambil bahagian boleh mendaftar melalui Protect Health Corporation Sedia Berhad Protect Health di laman web www.protecthealth.com.my bermula hari ini. Jadikan ibadah puasa untuk mengajar kita sentiasa menahan diri dari mengingati dunia dan mengingati selain Allah yang Maha Esa, ungkap Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sempena bulan Ramadan yang akan bermula esok. Beliau yang juga Presiden UMNO berkata semoga Madrasah Ramadan kali ini akan melahirkan graduan-graduan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tambah beliau lagi, di bulan Ramadan ini tahanlah diri dari melakukan maksiat dan sifat mazmumah seperti sombong, riak, takabur dan ujub. Seluruh umat Islam di Malaysia akan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini mulai pada tarikh 13 April 2021 bersamaan 1 Ramadan 1142 Hijrah iaitu esok.
Sekian dahulu dari saya, terus ikuti kami di semua platform media sosial komunikasi Barisan Nasional. Semoga kita bertemu lagi. Selamat malam dan Assalamualaikum. Tahun ni tak ada banyak sangat lah persiapan kita sebab yalah tak boleh nak keluar sebab PKPB, betul nak merentas pun, nak bergerak sana sini pun ada, orang kata ada kekangan kan. So mana yang kita boleh persiapkan macam beli kurma ke anything like that je lah yang kita boleh prepare, betul tak? Nak beli baju raya pun tak terfikirlah sebab this year pun tak tahu boleh raya ke tak. Persiapan saya untuk tahun ni saya rasa biasa-biasa sebab kita tak tahu lagi kita boleh rentas negeri tak kan. Macam saya, keluarga saya ada berada di Ipoh. Mungkin kalau tak boleh balik, saya biasalah sambut raya di KL sajalah. Ramadan tahun ni kira kelainannya sebab lebih rasa macam semangat lah sebab berbanding tahun lepas kita hanya duduk rumah, tak ada keluar mana-mana. Tahun ni memang rasa macam agak berbeza lah, seperti tahun-tahun sebelum ni. Bersederhana sajalah sebab kita belum tahu, mungkin nanti kena PKPB balik. Jadi sederhana sajalah persiapan saya. Macam biasa lah, lebih kurang lah. Macam biasa nak buat macam happy-happy tak ada lagi lah. Pasal COVID ni biasalah, banyak yang tak ada kerja, yang ada kerja. Kita buat sederhana lah untuk menyambut Ramadan dan menyambut Hari Raya, itu aja lah. Jadi saya sebagai peniaga muda, persiapan kali ini sangat struggle jugalah untuk kita orang, untuk yang build balik untuk berniaga lah bulan puasa. Saya berharap dapat berjumpa dengan keluarga sebab saya tahun lepas saya tak dapat balik. So saya berharap tahun ni dibolehkanlah untuk rentas negeri untuk jumpa dengan keluarga. Harapan tahun ni, harap PKPB ni dapat beri kita banyak manfaat lah, hikmah lah sebenarnya, so that kita boleh banyak buat amal ibadah lagi untuk tahun ni. Kita punya, amal ibadah kita boleh meningkat lagi lah compare to last year lah. Ramadan tahun ni saya harap semoga kes COVID-19 ni berkurang lah, kira supaya kita rasa lebih selamat untuk menyambut Ramadan pada tahun ini. Di bulan Ramadan ni supaya COVID ni makin kurang dan kita dapat menyambut Hari Raya lah dan merentas negeri. Harapan saya untuk semua orang happy lah. Apa ada masalah simpan dalam hati lah. Jangan kita susah sangat lah. Ini benda Allah uji, kita kena sabar. Satu hari nanti Allah akan buka balik segala-gala kesusahan kita tu. Saya sendiri berharap kita dapat solat tarawih bersama di surau. So masjid boleh digunakan semula. So sama-samalah boleh merapatkan lagi silaturahim antara satu sama lain. Selamat menyambut Hari Ramadan dengan norma baru. Kepada rakyat Malaysia, selamat menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga Ramadan kita pada tahun ini lebih bermakna berbanding dengan Ramadan yang sebelum ini. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan menyambut Ramadan kepada semua umat Islam di Malaysia ini. Saya ucapkan selamat menyambut puasa. Puasalah sepenuh-penuhnya. Kalau boleh jangan tinggal puasa, itu untuk bekalan belakang hari lah. Sebab itu kita dah tinggalkan dunia, dia akan soal kita. Saya mengucapkan selamat berpuasa. Saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada seluruh rakyat Malaysia, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara lah. Selamat puasa. Untuk ibadah dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan